Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Cadangan pembangunan semula Bandar Sibu serta hasrat Sarawak untuk tingkatkan kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Perinciannya langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Zahira. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hari ini menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Kewangan Negeri Datuk Seri Dr. Wan Liza Osman Wan Omar di Astana Negeri Sarawak. Kunjungan hormat hampir sejam itu julung kali diadakan Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri bersama Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Lawatan diakhiri dengan penyampaian cenderahati kepada Tun Dr. Wan Junaidi sebagai tanda kenang-kenangan. Projek pembaharuan Bandar Sibu perlu dilaksanakan dengan perancangan yang rapi agar mampu merancakkan semula pembangunan ekonomi di bandar tersebut. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, projek itu juga memerlukan kepakaran tertentu untuk merangka plan induknya. Ini kerana Sibu mempunyai struktur geologi yang terletak di bawah paras sungai seakan di Amsterdam, Belanda yang terletak di paras laut. Projek itu akan mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun untuk dilaksanakan sekaligus bakal meranjakkan industri pembinaan di Sibu. Singapore did the same thing. Lee Kuan Yew did the same thing. You know, Ang Mo Kio in Singapore was a slum. Manyai. But today, Ang Mo Kio is different. If Singapore can do it, Sarawak also can do it. With the support of everybody. That is why we have a master plan for Sibu. Jelas Premier lagi peruntukan besar telah pun disediakan untuk projek tersebut. Bila berucap pada Majlis Makan Malam Tahun Baharu Cina, Gabungan Persatuan Cina bahagian Sibu di Sibu malam tadi. Hubungan perkongsian antarabangsa antara Sarawak dan Kesatuan Eropah EU terus dipertingkatkan selari dengan visi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk masa depan yang mampan dan makmur. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak berharap untuk mendapat manfaat daripada pertukaran pengetahuan, pemindahan teknologi dan pelaburan melalui hubungan strategik berkenaan. Beliau berkata demikian pada Hari Perniagaan 2024 EU Malaysia yang dihadiri oleh 23 delegasi daripada kesatuan berkenaan yang diketuai oleh Duta Besar Kesatuan Eropah ke Malaysia, Michalis Rokas di Kuching hari ini. Datuk Amar Awang Tengah memaklumkan jumlah perdagangan antara Sarawak dan Eropah adalah signifikan dengan mencatatkan 10.8 bilion ringgit pada 2022. Dalam tempoh berkenaan, nilai ekspor ke EU adalah 8.7 bilion ringgit, manakala nilai import adalah 2.1 bilion ringgit yang melibatkan peralatan pemanasan dan penyejukan selain alat ganti. Menurut Datuk Amar Awang Tengah, ia menunjukkan peluang yang amat tinggi untuk kedua-dua pihak meningkatkan hubungan perdagangan, terutama sekali bagi potensi yang belum diterokai. Penurunan kuasa autonomi kesihatan membolehkan Sarawak mengurus dan mentadbir hal berkaitan kesihatan secara menyeluruh sekaligus menambah baik bidang kesihatan di seluruh negeri ini. Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian berkata langkah itu juga membolehkan segala hasrat seperti cadangan membina klinik kesihatan di Bandar Baharu Limbang dapat dilaksanakan. Melalui penurunan kuasa itu akan memberi kelebihan kepada Sarawak dalam menentukan hala tuju bidang kesihatan demi kesejahteraan rakyat. These are part of what I call MSCC3 health autonomy negotiation. You know, because we want to take back the kuasa so that we can decide ourselves. You know, rather than keep on waiting for Kuala Lumpur will say, "Oh, seluruh negara banyak orang, you join the queue lah." Datuk Amar Datuk Sim ditemui media semasa mengadakan kunjungan Tahun Baru Cina di Limbang. Cadangan pembinaan klinik kesihatan yang baru di Limbang dilihat amat mendesak bagi mengurangkan kesesakan di klinik dan hospital sedia ada. Runtuhnya batu tunggul di Bako, di Taman Negara Bako dekat Kuching merupakan detik sedih dalam sejarah industri pelancongan Sarawak.
Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah menyifatkan batu tunggul itu sangat ikonik kerana menjadi tumpuan pelancong. Katanya kewujudan batu tunggul itu juga merupakan salah satu sebab kawasan Bako diiktiraf sebagai kawasan dilindungi dan Taman Negara pertama di Sarawak pada 1957. Namun runtuhan batu tersebut satu kejadian alam yang berlaku secara semula jadi dan tidak dapat dihindari. Ini kerana hakisan daripada hempasan ombak setiap hari memberi kesan kepada struktur batu tunggul berkenaan. Sarawak mempunyai banyak khazanah-khazanah dan kita akan berusaha untuk mencari dalam kawasan Bako National Park ini khazanah-khazanah yang lain yang boleh kita pertengahkan sebagai tempat ikonik untuk dilawati oleh pelancong. Selain daripada kita pelancong datang untuk melihat khazanah hutan, haiwan dan sebagainya yang terdapat di Bako, masih banyak lagi rock formation seperti batu ini yang ada di sana. Beliau ditemui media pada Majlis Makan Malam Tahun Baharu Cina Gabungan Persatuan Cina bahagian Sibu malam tadi. Beberapa tahun lepas pada September 2020, tebingan batu menyerupai Kepala Kuda di Miri yang merupakan lokasi ikonik pelancongan di bahagian utara Sarawak turut runtuh. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berharap projek-projek mega di Sarawak dapat siap sepenuhnya menjelang pertengahan rancangan Malaysia ke-13. Pertimbangan menterinya Datuk Insinyur Aidilariwo berkata pada RMK 12, perbelanjaan untuk projek mega di negeri ini berjumlah RM46 bilion berbanding RM16.4 bilion pada RMK 11. Justru beliau memohon kerjasama daripada pihak berkepentingan untuk bersama menjayakan projek-projek pembangunan termasuk projek infrastruktur yang sedang dan bakal dilaksanakan. Ia juga mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan pembangunan yang berterusan selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berucap pada perasmian Persidangan Kejuruteraan Antarabangsa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke-15 NCON 2024 di Kuching hari ini. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UNIMAS, Profesor Insinyur Dr. Siti Nurlinda Tai memaklumkan, UNIMAS komited untuk merintis penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang termasuk kejuruteraan dalam bersama kerajaan memacu wawasan PCDS 2030. Dalam majlis itu, Dato' Insinyur Aidil turut menyaksikan pertukaran 8 memorandum persefahaman antara UNIMAS dan pihak industri. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari perkembangan dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Jadi kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.